MCA sedia gerak sendiri tinggalkan Barisan Nasional? Panas, PAS bermewah tapi tak nak bayar hutang. PAS atur langkah untuk rampas kerajaan Perak dan Pahang. PAS beri amaran keras pada kerajaan. MCA sedia untuk bergerak sendiri jika rakan komponennya dalam Barisan Nasional mahu membentuk kerjasama politik yang baru. Menurut Presidennya, Wee Ka Siong, berucap di Perhimpunan Agung MCA di Kuala Lumpur, Wee membangkitkan betapa PRU lalu telah membawa kepada perubahan dalam Barisan Nasional. Dia juga menekankan kepentingannya untuk bekerjasama dengan pemimpin yang betul bagi memulihkan dan memperbaharui Barisan Nasional yang tewas dalam PRU 2018 dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan seterus lamanya selepas PRU lalu. Katanya sejak ditubuhkan Barisan Nasional telah menjadi model kepada perkongsian kuasa dan kerjasama politik pelbagai kaum. Namun tidak dapat dinafikan keputusan PRU 15 telah membawa kepada perubahan halus dalam hubungan antara parti komponen Barisan Nasional dan semangat konsensus telah diuji. Maka MCA mesti berganding bahu dengan individu-individu berwawasan dari parti Barisan Nasional yang lain untuk memperbaharui Barisan Nasional dan memulihkan terasnya, katanya. Wee menegaskan pentingnya untuk parti-parti komponen untuk bersatu bagi memastikan Barisan Nasional bersedia untuk menghadapi PRU 16 dan kembali ke politik arus perdana. Barisan Nasional tidak boleh selamanya menunggu untuk dibantu dan bergantung kepada pihak lain, katanya lagi, dengan mengandaikan ada parti komponen Barisan Nasional berubah hati dan mahu mencari cinta baru, memilih untuk meninggalkan sekutu yang selama berdekad bersama-sama berdepan cabaran. Maka MCA tekad untuk bergantung kepada diri sendiri dan bergerak secara bebas walaupun ia bermaksud bermula daripada kosong, katanya. Mengingatkan perwakilan yang politik adalah seni mengubah perkara mustahil menjadi tidak mustahil, Wee berkata tiada parti dominan dalam landscape politik hari ini. Katanya lagi norma baru politik adalah kerajaan gabungan dengan parti politik mencari sekutu baru. Justru katanya MCA terbuka untuk bekerjasama dengan parti politik yang sederhana dan selari dengan prinsipnya. Namun dia menegaskan tugas segera adalah untuk mengukuhkan MCA, antaranya menerusi pembaharuan, mengangkat pemimpin berbakat, menambah baik kecergasan organisasi dan menguatkan kemampuan mobilisasi. Kita mesti buktikan bahawa kita adalah sekutu yang berpengaruh dan ada daya tarikan yang boleh menambah nilai kepada rakan dan gabungan politik. Hanya dengan itu, di tengah keadaan yang berubah, kita boleh merampas peluang untuk bangkit semula, katanya lagi. Dia juga menggesa agar ahli MCA untuk tidak berputus asa dengan berkata bahawa politik adalah perjalanan yang panjang. Sentiasa bersedia pada setiap masa, sentiasa jalankan tugas dengan baik, buat yang terbaik untuk manfaat orang ramai. Selagi kita terus berusaha, saat gemilang kita akan tiba nanti dan kita akan dapat mewujudkan kegemilangan untuk parti sekali lagi, katanya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tiada wakil parti komponen Barisan Nasional yang hadir di Perhimpunan Agung MCA kali ini. Selepas hampir 4 tahun laporan Portal Malaysia Kini berhubung hutang mencetak lidah rasmi PAS iaitu Harakah, bekas syarikat pencetaknya sekali lagi membangkitkan kegagalan parti itu dalam melunaskan hutang dia tertunggak. Pengurus NAJ Press Resources M. Sinar Berhad, Husin Jad menyatakan rasa geram melihat PAS dan sikap kepimpinannya yang didakwa bermewah-mewah namun gagal mengambil tanggungjawab untuk membayar hutang Harakah. Mereka pakai kereta mewah, boleh buat muktamar di Idea Convention Center, Shah Alam, dengan bayaran sudah tentu mencecah puluhan ribu ringgit. Tetapi soal hutang, mereka tak ambil berat untuk diselesaikan. Sudah hampir 7 tahun hutang tertunggak tak dibayar sepenuhnya, katanya kepada Malaysia Kini. Untuk rekod, sekitar Ogos 2019, Portal Malaysia Kini pernah melaporkan isu hutang membabitkan Harakah dan pencetak berkenaan. Ia membabitkan hutang Harakah dengan 2 syarikat, iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sinar Berhad dan NAJ Press Resources M. Sinar Berhad. Angkatan Edaran sudah muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Resources M. Sinar Berhad sebagai pengganti dan terus mencetak Harakah pada ketika itu. Bagaimanapun hutang Harakah dengan Angkatan Edaran yang telah muflis lebih banyak hingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding hutang dengan NAJ Resources hanya lebih RM600,000. Husin berkata PAS dan Harakah enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Menurutnya syarikat tersebut menanggung beban hutang dengan pembekal kerana Harakah tidak mahu menjelaskan hutangnya. Dalam keadaan ekonomi yang sukar ini, kita perlukan sumber keuangan segera sebagai modal pusingan untuk teruskan perniagaan. Pemimpin PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma' ulama sebagai panduan, tetapi sebaliknya menggunakan hukum sekular dan ketepikan hukum Islam kerana enggan bayar hutang bidasnya. Sementara itu, peguam mewakili NAJ Resources, Putra Taulan Rasul, ketika dihubungi berkata,
pihaknya sudah mengemukakan tuntutan terhadap PAS, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan penerbit Harakah iaitu Galeri Media serba nikah Sdn Berhad. Pihak kami juga sudah memfailkan permohonan penghakiman terus kepada mahkamah dalam usaha menyelesaikan tuntutan anak guam dan menunggu keputusan mahkamah, katanya. PAS kini mengatur langkah untuk mengambil alih kerajaan negeri Perak dan Pahang, kata pengarah pilihan raya parti itu, Muhammad Sanusi Madno. Menteri Besar Kedah itu berkata bahawa ini adalah untuk membawa PAS ke tahap seterusnya. Selain dari 4 negeri yang ditadbir PAS mesti merangka di semua negeri bagaimana dapat mengurat langkah ke hadapan untuk sampai ke next level atau tahap berikutnya. Untuk PAS menguasai sekurang-kurangnya satu lagi negeri, sama ada Perak atau Pahang. Kalau Perak tak dapat, kita pergi tawan Pahang. Kalau dapat dua-dua negeri ini, lagi bagus untuk meningkatkan lagi jumlah kerusi PAS di Parlimen dan DUN, katanya kepada perwakilan pada muktamar PAS di Shah Alam. PAS kini memerintah negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pada Ogos, Menteri Besar Perak Sa'rani Mohamad mendakwa terdapat percubaan Perikatan Nasional untuk memikat 4 adun kerajaan negeri supaya berpaling tandah dan mengambil alih Perak. Sumber telah terlebih dahulu memaklumkan Malaysia kini mengenai percubaan berampas Perak sebelum Sa'rani mengadakan sidang akhbar mengenainya. Mendakwa rancangan serupa juga sedang berjalan di Pahang. Bagaimanapun spekulasi mengatakan Pakatan Pembangkang sedang menunggu untuk melihat keputusan pilihan raya kecil Pelangai yang diadakan awal bulan ini sebelum mengatur langkah seterusnya. Barisan Nasional menang Pelangai dengan meraih 62.37% undi, tetapi ini tidak mematahkan semangat Perikatan Nasional. Selepas PRK Pelangai, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata, gabungan politik itu menunjukkan prestasi yang lebih baik pada pilihan raya kecil tersebut berbanding keputusan pada pilihan raya umum ke-15. Sementara itu Sanusi pada ucapan penggulungannya di Muktamar PAS juga berkata, partinya mesti menghapuskan strategi tradisional dan mempelbagaikan langkah politiknya untuk menarik sokongan pengundi muda. Perikatan Nasional hari ini memberi amaran kepada kerajaan supaya lebih peka dan tegas membela undang-undang syariah agar ia tidak dicabar oleh pihak tidak berkepentingan. Membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Rakyat, Abdul Hadi Awang berkata, jika kerajaan gagal mempertahankan kekebalan undang-undang syariah, pembangkang akan mengambil alih kedudukannya. Bagaimanapun timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu tidak menghuraikan lebih lanjut bagaimana mereka akan bertindak. Saya beri amaran kepada kerajaan Pakatan Harapan oleh kerana ini menyentuh umat Islam, Allah dan Raja-Raja. Saya berperingatan kepada kerajaan supaya mengambil perhatian dalam perkara ini. Kalau Pakatan Harapan tidak mau bertindak, kami Perikatan Nasional akan bertindak. Bagaimana kami nak bertindak? Tunggu dan lihat, katanya. Dakwa bekas Duta Khas bertaraf menteri itu, negeri ini sedang dilanda kemungkaran sangat dahsyat apabila ada pihak yang dianggapnya mencabar undang-undang Islam. Kata Abdul Hadi, Perikatan Nasional berpendapat hukum Islam memiliki imuniti dan tak boleh dicabar sama seperti institusi diraja. Apatah lagi memang disebut dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama persekutuan dan berada di bawah kuasa Majlis Raja-Raja Melayu. Islam kepunyaan majoriti rakyat negara ini. Sekarang ini pandai-pandai cabar Islam, cabar mahkamah syariah. Ini satu kerja yang orang Islam tidak boleh biarkan sekali-kali, katanya. Abdul Hadi juga berkata, jika perlu Perikatan Nasional akan melawan sebarang usaha yang dianggap mencabar kedaulatan undang-undang syariah di mahkamah. Pada masa sama, Presiden PAS itu memberi jaminan bahawa Perikatan Nasional tidak sesekali akan menafikan hak orang bukan Islam. Ini bukan bermakna kita menafikan hak orang bukan Islam sebab dalam perlembagaan persekutuan, kebebasan agama lain dijamin. Ini dipersetujui parti yang terlibat dalam kemerdekaan, katanya. Tidak dapat dipastikan kes apakah yang dirujuk oleh Abdul Hadi semasa mengemukakan perbahasan tersebut. Bagaimanapun dia sudah berkali-kali menuduh Pakatan Harapan merungkai perlembagaan dan mencabar Islam, termasuk semasa gabungan itu menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 pada 2018. Terbaru, Abdul Hadi mengulangi dakwaan berkenaan semasa menghadiri muktamar tahunan PAS di Shah Alam pada hujung minggu lalu. Sekarang ini cabar undang-undang syariah ini mencabar umat Islam, mencabar Allah, Tuhan kita, mencabar Tuhan Nabi kita. Ini tak boleh dibiarkan. Kita wajib bangkit menentang usaha-usaha menyerang syariah ini. Inilah 3R yang sebenar, tidak boleh dicabar, katanya.